Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, iaitulah fiqh sistematik dalam mazhab Syafi'i, yang membincangkan tentang beberapa bentuk jual beli. Jual beli yang tidak sah, haram dan tidak sah. Bagaimana telah kita faham, ada jual beli yang boleh kita buat. Ada jual beli yang haram dan batil, maknanya tidak sah. Iaitulah jual beli susu dalam labu susunya, jual bulu di atas belakang hayawan yang belum dikerat, jual buah yang belum masak, itu di antara perkara yang disebut. Termasuk dalam jual beli ini juga jual beli yang ada unsur-unsur perjudian. Contohnya jual campur-mencampur. Macam orang jual sekarang ni, masuk duit, ambil bola campur. Kena gapo dalam tu, dapat. Itu pun termasuk adalah jual beli yang haram dan batil. Tidak sah. Kita dah sebut dah tentang jual beli lagu ni, banyak berlaku hari ni. Terutamanya di tempat-tempat expo dan sebagainya. Kita ingat benda ni main-main, yang budak-budak main, rupanya tidak. Dia terlibat dengan syariat. Kecil atau besar, itu satu perbuatan. Mana hak benda kecil, haram, dia sangat kecil. Judi besar, haramnya. Tetapi benda tu tak haram. Haram tu tak haram. Jadi kita bimbang. Apabila benda ni berleluasa, jadi luas, orang guna belaka, dan tidak ada orang larang, maka dia akan jadi satu perkara yang biasa. Benda biasa. Larangan juga dalam perkara yang dua jualan dalam satu. Itu perbahasan kita lepas. Mana kita jual satu benda, saya jual lah benda ni dengan harga 120, berhutang ataupun tunai 100, tetapi kita tak tentu mana-mana, kita pakai akad, maka jual beli itu juga tak boleh. Kemudian bai'ul urbun. Bai'ul urbun ini itulah jual dengan cara kita bagi cengkeram. Mana kalau tak jadi, duit tu hangus. Itu pun satu perbuatan batal juga. Nak bagi cengkeram sebagai tanda jadi tak apa, tapi kalau tak jadi boleh ambil balik. Kalau buat perjanjian tak jadi, duit ni hilang, maka itu di antara perkara yang dikira sebagai perkara yang haram dan tidak boleh. Sambungan perbincangan kita dalam jual yang kelima, iaitulah bai'ud daini bid-dain. Bai'ud daini bid-daini, iaitulah jual hutang dengan hutang. Hutang dengan orang ni, kita pergi jual dengan hutang pula. Oh, dia penjual ni pun tak boleh nak ambil barang, pembeli pun tak tahu nak ambil mana. Itu di antara. Contohnya macam mana? Contohnya si B berhutang dengan A. B berhutang dengan A. Dalam masa yang sama, si A ada berhutang dengan C. Jadi 3 orang berhutang. B dengan A dengan C. Kena buat kalau boleh. Pasal itulah orang mengajar ni, dia suka apa hitam. Orang nampak kita nak kurang tu. Jadi kita sekarang ni kita letak dalam kepala kita. B berhutang dengan A dengan C. Lalu si A menjual hutangnya yang perlu dibayar oleh B kepada C. Jadi B berhutang dengan A. A ni ambil hutang dia dengan C itu, dia dijual kepada C. Bermakna si B perlu menjelaskan hutangnya dengan si A kepada C. Jual beli dan yang seumpama ini dan seumpamanya dengannya tidak dibenarkan dan tidak sah, kerana barangan yang dijual tidak boleh diserahkan. Jadi awak jual pada saya, mana benda ni? Duduk dengan C. C tak tahu bila nak bayar pun tak hutang. Bayar ke tidak pun tak tahu. Engkau hutang sekarang hari ni, dah jadi main satu benda mainan. Tak bayar apa biasa dah. Itu tak apa. Habis ini dia sama. Sama mahkamah bukan kadang-kadang bukannya tahu. Tak paling pun dia tahu. Ada kes berpuluh tahun pun tak selesai lagi. Jadi bila nak tahu hutang kita. Jadi tak tahu bila nak boleh suruh bagi orang. Ini di antara illah ataupun sebab kenapa jual lagu ni tak boleh diterima. Kerana tak tahu bila orang ni boleh terima bagian dia. Sedangkan kita jual bagian ni, pembeli ni nak manfaat daripada apa yang dia beli.
Kalau dia beli tak ada manfaat, beli buat apa? Sama juga dengan kita tak boleh jual barang-barang yang tidak ada manfaat dari sudut syariat. Dari sudut syariat. Boleh jadi dari sudut keduniaannya ada manfaat. Kita kena perkiraan kita dalam jual beli muamalah kita ni ialah tentang apa yang disah dibenarkan oleh syarak. Jadi apakah dalilnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kalif bil kalif. Itu bahasa Arab. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kalif bil kalif. Maknanya Nabi kita melarang jual beli hutang dengan hutang. Hadis ini diriwayat oleh Ad-Darqutni. Coba kita tengok dalam nota kaki nombor 1 di bawah. Jual hutang dengan hutang yang dilarang dalam hadis di atas merangkumi jual hutang kepada orang yang berhutang dengannya. Dan jual hutang kepada orang yang tidak berhutang dengannya. Jadi dia huraian panjangnya diambil dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh yang disusun oleh Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Mana sama ada kita jual ke orang hutang kita atau berjual ke orang lain, dua-duanya tak jadi. Sebahagian ulama menghuraikan amalan ini dengan membawa contoh lain. Tadi contoh yang pertama ni A dengan B hutang. B, kemudian A hutang dengan C. Dia tukar, dia jual barang B ni kepada C. Ada contoh lain pula macam mana? Seseorang membeli barangan yang akan diterima selepas tempoh tertentu. Dan harganya dibayar serta-merta. Maknanya dia panggil beli order. Bai'us salam contohnya. Kita bayar dia. Dalam masa sebulan, barang ni awak hantar. Itu janji. Lalu apa jadi? Namun apabila tempoh penyerahan tiba, cukup masa sebulan yang dijanjikan, penjual gagal menyerahkan barangan tersebut. Dia mari jumpa saya, tak boleh hantar barang yang kita janji. Tak siapa ke, tak siap ke. Ini banyak kes berlaku sekarang ni. Tak siap ataupun tak sampai. Kemudian penjual berkata kepada pembeli, jualah barang ini kepada saya dengan harga sekian dan saya akan bayar dalam tempoh sekian. Gini hari kata barang awak tempoh dengan saya ni almari ataupun meja ataupun apa saja barang. Oleh kerana saya tak boleh nak bagi ini, sedangkan dia beli dengan harga 1,000 tentu. Jual baliklah saya barang ni dengan harga 1,500 saya bayar tahun depan. Maknanya jual beli ini lagu ni dia kira jual beli yang tidak sah. Termasuk dalam erti jual beli hutang dengan hutang ialah seorang menjual hutangnya kepada orang yang berhutang dengannya. Dan bayarannya dia adalah hutang yang lain. Macam main itu kautan. Cuba tengok nombor 2 di bawah. Nombor 2 di nota kaki. Contoh jual hutang kepada orang yang berhutang ialah seseorang berkata, saya beli segantang beras dengan harga RM4. Barang dan bayarannya akan diserahkan selepas sebulan dari sekarang. Ataupun seorang lelaki membeli suatu barang dan bayarannya ditangguhkan suatu masa. Apabila sampai tempoh matang, mana tempoh serah ataupun tempoh jual beli berlaku, dia tidak mampu menjelaskan hutangnya, lalu dia berkata kepada penjual, jualah kepada saya barang ini secara tertangguh sehingga suatu masa dengan tambahan harga. Jual beli ini dikira beli riba yang diharamkan berdasarkan kaedah kamu tambah tempoh kepada saya tambahkan harga kepada kamu. Jadi itu dia termasuk dalam perkara yang dilarang. Jika penjual menjual hutangnya yang berada di tangan seorang kepada orang lain, mana jadi pula? Penjual ni jual hutangnya yang berada di tangan seorang kepada orang lain, bukan orang yang berhutang dengannya. Contohnya macam mana? Tengok di bawah. Contoh jual hutang kepada orang yang tidak berhutang dengannya ialah seseorang berkata, saya jual 20 kilo beras kepunyaan saya yang berada dalam simpanan si fulan dengan harga sekian. Mana beras dia ni orang lain duduk dalam store kan. Bayarannya hendaklah diserahkan kepada saya selepas sebulan.
atau bayarnya dibayar dengan barang yang berada di hadapannya. Jual beli ini tidak sah kerana barangan yang dijual tidak mampu diserahkan. Mana dia jual benda yang tidak mampu serah. Itu dia panggil beli hutang dengan hutang yang macam-mana pun tidak boleh. Dan bayarannya ialah barangan tertentu yang diserahkan secara tunai atau wang dengan kadar tertentu. Jual beli ini batal kerana barangan yang dijual tidak mampu diserahkan kepada pembeli. Namun jika penjual menjual hutangnya kepada orang yang berhutang dengannya dan bayarannya adalah barangan ain tertentu, jual beli itu adalah sah. Contohnya, penjual menjual hutangnya yang berjumlah 1,000 kepada orang yang berhutang dengannya. Bayarannya ialah permaidani atau bayarannya ialah 500 yang dibayar oleh orang yang berhutang itu. Jual beli ini dianggap sah kerana ia termasuk dalam erti kata sulh ataupun rundingan yang dibenarkan. Perkara ini akan dibincangkan nanti dengan izin Allah dalam kitab sulhi, dalam bab suluh pula. Amalan ini turut disokong oleh sebuah hadis, iaitu hadis Abdullah bin Umar katanya. Hadis bin Umar ni macam mana cerita dia? Saya pergi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Umar. Inni ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menjual, dia berkata kepada Nabi, saya menjual seekor unta di Baqi'. Baqi' ni satu tempat lah. Sekarang ini jadi perkubur orang Madinah di Baqi'. Bolehkah saya jual dengan nilai dinar tetapi saya terima dalam nilai dirham? Atau saya jual dengan nilai dirham dan saya terima dengan nilai dinar? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak salah jika engkau ambil mengikut nilai pada hari itu, selagi mana kamu berdua masih belum berpisah dan kamu berdua masih berurusan. Maknanya dia masih tidak berpisah dalam yang kita belajar dulu dalam masalah khiyar. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi dalam bab jual beli. Huraian dia macam mana cerita ni? Maksud kata-kata Ibn Umar, saya jual dengan nilai dinar. Ialah jualan secara hutang. Kerana dia tidak menerima nilai tersebut ketika itu. Dia jual dengan harga dinar. Dan kemudian nilai ini ditukar pula kepada nilai dirham yang diterimanya secara tunai. Jadi jual beli ini ialah jualan hutang yang dibayar dengan duit dirham oleh penghutang sendiri. Itu dalil yang dia katakan, dalil dia boleh kali ini. Baqi' ialah satu kawasan perkuburan penduduk Madinah. Itu cerita nama tempat. Sebelum itu tempat tersebut adalah kawasan pasar. Jadi itulah di antara perkara yang kita jelasnya pada kita, iaitulah jual hutang dengan hutang mana tukar. Ini berbeza nanti ada satu perkara lagi. Satu perkara lagi dia panggil al-hiwalah, kitabul hawalah dalam bab tukar. Benda ni dia ada hubung kait dengan perkara yang berikutnya. Kerana itu dalam jual beli ni kita akan masuk bab ni saja akan masuk dalam bab kitabus sulhi dan kitab al-hawalah. Jadi perbahasan panjang, insya-Allah taala dia akan bahas di sana nanti. Yang ke-6, baik al-mabi' qabla qabdihi. Menjual barang sebelum diterima. Ini persoalan yang banyak berlaku hari ini. Seorang pembeli membeli suatu barangan. Kemudian menjualnya sebelum dia menerima barangan tersebut. Jualan ini tidak dibenarkan dan tidak sah kerana barangan tersebut masih belum berada dalam tanggungan pembeli selagi ia belum diterima. Oleh itu dia tidak berhak menjualnya. Sebab diriwayatkan bahawa Ibn Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidhu." Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidhu. Maksudnya, sesiapa yang membeli sesuatu makanan, hadis ini nas pada makanan. Janganlah dia menjualnya sebelum dia sendiri menerimanya. Jadi, itu hadis Ibn Umar, nas dalam masalah makanan.
Tetapi ianya telah dijelaskan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia kata apa? Di riwayat katanya apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah makanan yang dijual sebelum diterima. Mana kalau zahir hadis ni, larangan kita jual barang sebelum terima ini ialah makanan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, saya merasakan semua benda termasuk dalam larangan. Jadi dihurai oleh sahabat, bukan makanan saja. Nabi sebut nah pada makanan, tapi umum pada segala benda. Setiap benda yang kita jual, yang kita beli, sebelum kita terima, tak boleh kita pergi jual kepada orang lain. Kerana barang ni sebelum kita terima, dia masih lagi duduk di bawah tanggungan, di bawah jaminan tuan dia. Jadi macam mana kita sudah pergi jual? Hukum ini adalah jika barang tersebut dijual kepada orang lain, bukan kepada penjual yang pertama. Manakala klik semula kedua dia lain kita. Jika barangan tersebut dijual semula kepada penjual pertama, ia tetap tidak sah jika dijual dengan harga yang berbeza dengan harga pertama atau nilai yang seumpama dengannya, kerana jualan ini termasuk dalam jualan yang dilarang. Panjang juga cerita dia. Maknanya contohnya sekarang ni banyak berlaku, orang jual, dia panggil apa ni, jenis jual rumah-rumah, direct selling kan. Mana dia pergi rumah, dia kata barang sedangkan dia pergi jual barang yang dia belum terima, dia tak ambil. Dia tak ambil. Dia order je. Telefon ke orang kedai, saya nak order barang sekian-sekian. Lepas tu dia pergi ke kampung, dia jual dengan orang ni, dia bagi resit kepada orang kampung, ambillah kertas ni, dia ambil barang tu di kedai, di store dan sebagainya. Ini juga termasuk dalam perkara ini kerana dia tak terima lagi barang. Banyak berlaku sekarang ni. Banyak kawan-kawan kita, contohnya di syarikat di Kuala Lumpur. Dia kata, kita nak order barang. Boleh? Saya hantar bil ke pengorder kita di sini. Dia hantar barang terus ke orang yang nak beli dengan kita. Kita tak tengok barang, tak hantar barang. Yang kita main dengan kawan kita ni, hantar bil saja. Bil dia hantar kepada kita, sayang kita masuk duit dalam akaun. Perbuatan ini tidak disedari. Ramai kawan-kawan yang berniaga dengan cara order ni, dia tak perasan. Tidak perasan bahawasanya barang yang dia hantar melalui kilang kepada kawan dia itu, belum dia terima lagi. Macam mana kita akak jual? Saya jual lah barang dalam telefon. Jual. Kawan tu pula ambil nombor akaun dia, pergi ke bank, masuk duit. Saya dah masuk duit. Terima, akak jual. Tetapi barang yang dijual, belum daripada masuk qabla qabdihi. Sebelum daripada masuk di bawah tanggungan dia. Ini di antara perkara yang kita kena ingat. Kerana kadang-kadang kita tak sedar. Tidak sedar. Benda yang kita buat nampak simple. Order. Tapi kita tak tahu. Dari sudut perjalanan syariat, dia mesti ada. Bila nak beli barang, mesti terima dahulu. Dia keluar daripada tanggungan syarikat. Tanggungan kilang. Kita buat keluar daripada itu. Jadi hak kita, barulah kita boleh jual kepada orang lain. Baik. Kalaulah dia kata dibenarkan. Kalau jual kepada orang yang pertama. Tapi dengan syarat, jangan harga berubah. Kalau harga berubah, kenapa tak boleh? Kerana dia dibimbang masuk dalam hukum jual beli berhelah. Kita beli dengan harga 1,000. Tapi oleh kerana kita tak mampu, kita jual balik kepada dia dengan harga 1,500 contohnya. Dengan dia bayar dengan cara ansuran. Itu sudah naik, sudah helah. Barang yang sama balik kepada tuan yang sama dengan harga yang berbeza. Ini nanti dia akan bahas dalam perkara dalam bai'ul inah. Apabila ada beli di antara orang yang sama beli jual tetapi harganya berbeza. Walau bagaimanapun jika barangan tersebut dijual kepada penjual asal dengan harga yang sama ketika dibeli atau nilai yang sama jika harga asal jadi tiada, jualan ini sah kerana jualan ini seolah-olah pembatalan kepada jualan yang pertama dan bukan jualan baru, walaupun urusan ini dilakukan dalam bentuk jual beli. Mana dikira al-iqalah. Dalam bahasa Arab dipanggil al-iqalah. Al-iqalah tu maknanya batal jualan. Maknanya kita batal balik ambil duit semula. Itu dipanggil membatalkan jualan. Habislah kita dalam perbincangan 6 perkara bentuk jual beli yang tidak sah dan haram. Sekarang ini kita berpindah kepada jenis yang kedua, iaitulah jual beli yang haram tapi sah. Haram, dosa perbuatan tapi sah jual beli. Jadi hak tadi sah pun tidak, dosa lagi.
Berpindah kepada tajuk yang kedua, al-buyu' al-muharramah ghair al-batilah. Mana jual beli yang haram tetapi tidak batal. Mana sah jual beli. Ada beberapa perkara yang disebut di sini, iaitulah sebanyak 7 perkara pula. 7 perkara ini, coba kita tengok secara sepintas. Jual beli yang diharamkan tetapi sah. Oleh kerana jual beli yang dilarang oleh nas syarak. Mana mu jangan jual lagu ni, haram. Kerana ada unsur penipuan. Bukan kerana tidak menepati rukun-rukun atau syarat-syarat, tetapi kerana sebab-sebab lain. Sebab dianya yang besar sekali ada unsur penipuan dalam jual beli. Oleh itu jual beli ini sah walaupun jelas diharamkan dan pelakunya orang yang penjual itu dianggap melakukan dosa. Tetapi jual beli tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, bai' al-musarrah. Dia panggil bai' al-musarrah. Dia tulis bahasa Rumi itu musarrah dengan sin, bukan sin, sad. Al-musarrah dengan sad. Alif mim, sad, ra, alif, ta bulat. Al-musarrah. Al-musarrah ialah unta atau lembu atau kambing yang secara sengaja tidak diperah susunya selama beberapa hari. Tujuan kita, dia tak perah susu ni pasal apa? Orang Arab, dia ada orang yang nak beli kambing, nak beli lembu, nak beli apa di unta ni kerana susu dia. Dia makan yang asasi dia susu ni, kenyang. Boleh kenyang makan susu. Jadi, bila dia tak perah, beberapa hari bertujuan mengumpulkan susunya di dalam kundi susu. Nak suruh nampak air. Hebat susu kambing dia ni, susu banyak. Sedangkan tu dia tak perlu banyak hari dah. Bertebak dah kawan tu. Dengan itu pembeli menyangka susunya sentiasa banyak. Dan ini boleh menarik minat pembeli untuk membeli. Malah berkemungkinan pembeli bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi. Alah, kambing awak ni susu bagus ni. Tak apa, kita tambah sikit harga pun boleh. Tapi nak beli juga. Apabila jual beli berlangsung, akad tersebut sah. Sah dia beli sebab kambing tu cukup. Ada daging, ada apa. Tetapi diharamkan kerana wujud unsur penipuan dan pemalsuan. Jadi haramnya sebab dia menipu. Jika pembeli mengetahui kedudukan sebenar, dia berhak memulangkan semula belian tersebut serta-merta kerana belian tersebut termasuk dalam hukum khiyar dan boleh dipulangkan kerana kecacatan tertentu. Jadi bila buat balik rumah, perah susu ni, esok tak naik-naik labu susu dia ni duk kepek sini. Ataupun hari ni boleh semakuk, esok boleh segelas. Tengok lusa. Dia kata nampaknya tipu gelas hari ni. Susu walau tak perah kan. Jadi dia berhak dia hantar balik ambil. Jika pembeli memulangkannya, dan sebelum itu dia telah memerah susunya, dia hendaklah memulangkannya bersama-sama dengan segantang buah tamar sebagai ganti kepada susu yang telah diperah. Jadi kalau dia nak hantar balik, dia kena hantar seekor kambing itu dengan segantang tamar. Ganti pada susu. Sebab nak susu. Ganti susunya wang buah tamar kata. Dia hendaklah memulangkannya bersama dengan segantang buah tamar sebagai ganti kepada susu yang telah diperah. Atau dia boleh memulangkan semula susu yang telah diperah tadi jika dipersetujui oleh penjual. Kalau susu dia simpan dalam peti tak usah, dia tak ambil, terbaik ambil lah sekali dengan susu dia. Apa tipu lagu ni? Boleh hantar balik. Baik. Itu hak pembeli. Nak hantar balik, boleh hantar balik. Penjual kena terima. Memang dia tahu dah dia nipu. Jika pembeli bersetuju membeli kambing tersebut, walaupun tahu penjual telah melakukan musarrah, maknanya perah susu tak perah, dia tidak perlu memulangkannya. Tapi kalau tuan kambing kata tak apalah. Betul susu tak ada, tapi kambing isi dagingnya molek. Kita boleh belah dia. Jadi, jual beli dia sah. Itu dia panggil. Tapi orang jual tadi tu sah. Sebab apa dia tak perah susu kambing dia tu? Apa bekok kawan? Dalil hukum ini ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tusarrul ghanam wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nadharain ba'da an yahtalibaha in radiyaha amsakaha wa in asqataha raddaha wa sa'an min tamrin." Maksudnya janganlah kamu mengumpulkan susu kambing dengan diperah, tanpa diperah, iaitu musarrah. Pembelinya mempunyai pilihan selepas dia memerahnya. Jika dia bersetuju, dia boleh menerimanya
Dan jika tidak, dia boleh memulankannya bersama sedangkan tamat. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi itu dia ada sudut susunya. Kalau dia nak hantar balik boleh, tak nak hantar pun boleh. Maknanya jual beli sah, tapi tuai kambing itu berdosa kerana dia tipu orang. Selain unta dan kambing, hayawan-hayawan lain juga termasuk dalam hukum ini. Jika ia melibatkan perkara yang sama, terutamanya hayawan-hayawan yang boleh dimakan. Jadi kita tengok berapa dia lagi lain pada unta dengan susu. Benda-benda yang terlibat dengan perkara ini. Itu yang pertama. Halal, jual belinya sah tetapi haram. Perkara yang kedua, jual beli an-najas. An-najas di sini dia tulis jual beli menjual. Lagu ada pula jual beli yang kedua haram ni. Najas ialah orang yang sengaja menawarkan harga belian yang tinggi, sedangkan dia tidak berminat membelinya. Hak ni banyak berlaku tempat lelo barang. Kadang-kadang penjual dia bawa ada jual dia ni. 2-3 orang. 15. Dia naik harga 16. Tempat jual ikan kalau tempat berapa lelo. Dia naik, dia bukan nak beli, nak angkat harga. Bila tinggi betul-betul orang beli tengok, oh, sepak ni, kau naik harga. Itu dia panggil najas, dia awak naik harga tanpa nak beli. Berlaku ke tak berlaku ni? Berlaku di tempat lelong yang barang memang ada. Jual dia sudah itulah. Upah dah siap. Hari ni dia naik harga balik. 15, 16 naik. Sampai 20. Jangan tambah 21. Kalau diharap dia panggil haraj. Tempat lelong. Oh ni main-main menipu semua. Harap di Arab Saudi ni. Banyak ke tempat jual kereta. Jual kereta dia jual lelong. Dia orang naik kereta. Tok mula-mula masuk. Khamsa alaf dia. 5,000. Jawab saya. Khamsumiyah. Mana tambah 5,500. Orang lain pula jawab. Situmiyah. Sita alaf. Naik. Akhir tak naik sampai 20,000 naik. Orang yang nak beli tengok air. Kalau ni kena beli cepat. Kalau tidak, naik lagi harga. Dan dia bukan nak beli. Tujuan dia nak angkat harga saja. Tak kira lah. Lelo ikan, kalau lelo barang, kalau lelo apa saja pun. Kalau dia kita juru jual ni bukan nak beli, yang angkat harga saja nak naik barang, maka orang ni termasuk dalam ni. Dalam orangnya fikir haram. Maka haram lah dia. Tujuannya supaya orang lain merasakan barangan tersebut bernilai tinggi. Oh, jangan. Mahal tu ramai orang minat. Padahal bukan minat pun dia tu. Dan mereka akan membelinya dengan harga yang lebih mahal. Najas pada asalnya bermaksud menyembunyi. Kerana perbuatan orang ini menyembunyikan niatnya. Niatnya tidak nak beli. Niat dia nak angkat harga. Perbuatan ini adalah haram berpandukan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anin najs. Akhrajahu al-Bukhari. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam larang najas. Apa dia najas? Menaikkan harga dengan dia tidak nak beli, saja nak angkat harga. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Jual beli tersebut berlangsung. Jika jual beli tersebut berlangsung, ia tetap sah. Manakala orang ni terpengaruh dengan cara orang ni angkat harga dia lelo cepat ni, dia beli, sah jual beli. Tapi orang hak jual kerja, penjual yang upah orang hak jual naik harga ni berdosa belaka. Kerana dia tipu orang ni. Orang ni ingat betul-betul dia nak. Jadi pembeli pun kena perhati. Jika terdapat bukti perbuatan tersebut adalah hasil perancangan penjual dan penjual, mereka berdua telah melakukan perkara yang haram. Memang benar haram. Penjual dianggap telah menipu pembeli dan dengan itu pembeli berhak menuntut khiyar. Lepas dia balik tengok di kedai hak baru pun dengan harga RM20 je. Sebab kena lelu tadi ramai orang minat dan sampai 25, dia berhak dia hantar balik benda tu. Jika tiada bukti penjual dan penjual merancang perbuatan tersebut, pembeli tidak berhak menuntut khiyar kerana dia sendiri cuai membuat penilaian. Jadi pembeli pun kena juga jangan mudah terpengaruh. Kadang-kadang kita nak beli benda pergi sendiri. Tak tanya orang yang ahli seberang. Kalau nak pergi beli kambing, nak pergi tempat lelu lembu, kena bawa orang pada tengok lagi. Nak pergi beli kereta, bawa komen tengok. Jadi jangan mudah kita ditipu oleh orang. Yang ketiga, bai'ul hadir lil badi. Penjualan barangan orang kampung oleh orang tempatan. Orang kampung dia tahulah. Dia pergi nak jadi juru jual kepada orang kampung. Orang tempatan jual ke orang kampung. Apa dia?
Apabila orang kampung tiba membawa barangan untuk dijual, mau mari kapur zaman dulu lah. Zaman ni boleh jadi payah sikit lah. Sebab orang tahu harga dah. Jadi bila dia keluar ke bandar, apatah lagi barangan tersebut amat diperlukan oleh penduduk tempatan. Barang dia ni barang mahal. Mari kapur walaupun makanan ke apa buah-buahan yang mari daripada dalam hutan. Lalu datang seorang penduduk tempatan berkata kepada orang kampung itu. Dia kata, saya ni jaga sini. Saya besok jual. Dia kata apa? Jangan jual barangan itu tetapi serahkan kepada saya untuk saya jualkan sedikit demi sedikit. Dia nak jadi juru jual. Orang panggil apa ni? Broker. Orang tengah kepada orang kampung. Orang ini kemudiannya menaikkan harga barang tersebut. Jadi dia angkat harga. Perbuatan ini adalah haram berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Nabi kata apa? La yabi' hadirun libat. Jangan orang tempatan menjualkan barangan orang kampung. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ditanya, apakah maksud sabda baginda ini? Jangan orang tempatan menjualkan barangan orang kampung. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjawab, dia kata apa ni? La yakunu simsaran. Jangan jadi orang tengah. Mana jadi broker? Orang tengah ni. Sebab apa? Punca perbuatan ini dilarang dan diharamkan ialah perbuatan ini menyulitkan orang ramai. Maknanya kalau orang ni pergi beli dengan orang kampung, harga dia nak bagi tu orang kekok molek dah harga dia. Tapi bila masuk orang tengah, dia kawal semua barang ni, harga jadi tinggi. Sebab dah dimasuk oleh broker. Jadi hak ni timbul ke tak timbul dengan apa ni, kita beli pasar borong lagi. Bila mari satu lori sayur, token ni ambil semua sekali, dan dia jual pula kepada orang ramai dengan harganya lebih tinggi. Adakah masuk dalam perkara larangan ini? Cuba kita perhatikan. Namun perlu diingatkan di sini, hukum ini tidak melibatkan apa yang dilakukan oleh orang tengah pada hari ini yang menjualkan barangan yang diambil daripada pengusaha yang dibawa ke bandar. Ini kerana tidak wujud rumusan yang mendakwa amal ini menyulitkan orang ramai. Malah perbuatan ini boleh memudahkan pengusaha dan juga penguasa. Jadi pada hari ini nampaknya apa ni, peniaga-peniaga ni dia akan masuk ke kampung. Beli sayur apa-apa dalam hutan waktu mari sini. Jadi ini tidak menyulitkan, bahkan memudahkan kita pula. Takkan nak beli barang di kampung. Jadi yang dilarang di sini iaitulah kalaulah orang ni ambil barang orang kampung ni menyebabkan dia kontrol semua sekali dan barang jadi harga mahal, ia menyebabkan orang nak beli susah. Itu Nabi kita larang. Simsar ini dia menyusahkan masyarakat. Mana semua perbuatan-perbuatan ini kita nampak keindahan Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam nak kawal benda ini daripada dimain oleh orang yang biasa berniaga dengan orang yang tak biasa. Yang seterusnya, yang keempat, talaqi ar-rukban. Iaitulah meminta perdagangan. Ini larangan, perbuatan ini haram juga. Dalam masa ini peniaga berangkat keluar kawasan, masuk ke bandar. Dan bertemu para pedagang yang bakal datang ke kawasannya. Dia memperdaya mereka dengan mengatakan barangan yang bakal mereka jual adalah bertimbun di kawasannya. Dan dijual dengan harga yang rendah. Perbuatan peniaga ini bertujuan membeli barangan tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga asal. Maknanya talaqi rukban. Dia pergi ke kampung, dia rayak awak ni berapa nak jual? Dia kata RM5. Oh, tak ada. Di bandar ni bertambu barang ni. Awak kena jual dengan harga RM2 saja. Sebab saya nak jual di bandar dengan harga RM3. Ditipu orang kampung. Ini pun perbuatan haram juga. Beritahu betul-betul harganya sekian. Di bandar harga RM5. Awak nak jual berapa? Jadi jangan ditipu orang kampung yang dia percaya orang bandar mari bawa dengan pen dengan lori dia. Jika peniaga berjaya membeli barangan tadi, jual beli tersebut sah, tetapi haram kerana wujudnya unsur penipuan. Jadi semua jenis nipu ni haram, tetapi ada kalanya dia sah dari sudut perbuatan kerana dia beli. Dia beli orang tu. Tuai barang pun reta nak jual, tapi dia ditipu kerana tak tahu harga senar. Pengharaman ini berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas sebelum ini. Nabi mengatakan la tatalaqau ar-rukban. Janganlah kamu meminta pedagang-pedagang yang mari ke bandar, jangan pinta. Apabila para pedagang tadi tiba ke kawasan perniagaan dan mengetahui harga pasaran yang sebenar, selain menyedari mereka telah ditipu, mereka berhak menuntut khiyar, minta pilih.
dan membatalkan jual beli tadi. Mana kalau dia lepas dia jual semua, dapat duit, relax lah dia. Boleh pergi banyak. Keluar juga ke bandar, tengok-tengok. Allahu Akbar. Tipu. Dia yang harga RM3. Rupanya harga di bandar RM5. Dia boleh cari balik lori tadi, pergi batal jual beli dia kerana jual beli tersebut tipu. Itu hak dia. Tapi susah lah nak cari mana lagi dah. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang manusia meminta perdagangan. Jika ia dipinta oleh seseorang dan orang ini membelinya, maka pemilik barangan tadi berhak menuntut khiyar jika dia tiba di pasar. Jadi hadis ini riwayat Muslim, mana hak dia tu masih ada lagi. Yang seterusnya, perbahasan yang kelima, al-ihtikar. Ihtikar dengan makna monopoli. Bahasa Melayu kata monopoli. Maknanya simpan barang nak naik harga. Maksud dia apa? Monopoli ialah memberi barangan yang disenaraikan sebagai makanan asasi daripada pasaran. Sekarang ni banyak. Gula tak ada, minyak tak ada, harga naik. Itu dia panggil monopoli. Mana dikumpul oleh tokoh-tokoh yang besar. Apatah lagi jika dilakukan ketika barangan tersebut amat diperlukan oleh pengguna. Ketika barang tak ada, dia simpan banyak. Barangan tersebut dihimpun dan disorok dengan tujuan menaikkan harganya berlipat kali ganda dan kemudian dijual sedikit demi sedikit dengan mengeksploitasi. Maknanya ambil peluang keperluan orang ramai. Awak nak barang ni nak? Boleh. Harga biasa RM2, tapi hari ni kena jual 3, barang tak ada ni. Saya pun dapat sikit. Sedangkan dalam store dia bertambah, dia beli banyak. Perbuatan seperti ini adalah haram berpandukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahtakiru illa khatib. Kata Nabi, la yahtakir illa khatib. Maksudnya monopoli hanya dilakukan oleh orang-orang yang bersalah. Mana kalau orang betul, dia tak buat benda-benda yang nakal macam ni. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Orang yang bersalah dalam hadis ini ialah orang yang berdosa dan membuat kesalahan. Kenapa? Karena dia telah langgar hak orang lain, boleh membeli dengan harga yang baik tapi dia jual dengan harga yang mahal. Jika orang ramai amat memerlukan makanan asasi tersebut, beras ke gandum ke gula, atau keadaan menjadi darurat, mereka tak boleh nak makan, kena minum air sejuk kan. Orang yang memonopoli tadi boleh dipaksa menjual barangan tersebut dengan harga yang munasabah. Mana pihak kerajaan penguat kuasa kena ambil tindakan. Jika diengkar, hakim boleh menjual barangan tersebut bagi pihaknya dan hasil jualan diserahkan kepadanya. Dalam undang-undang Islam ada. Kerajaan boleh paksa dia jual. Dia tak mahu jual juga, kita rapah barang dia, kita jual. Dengan harga yang berpatutan, lepas tu ambil duit tu awak nak. Perlu dipahami di sini, membeli barangan keperluan asasi ini ketika musimnya dan dalam keadaan barangan tersebut masih banyak di pasaran dengan tujuan menyimpan dan menjual semula pada masa yang diperlukan seperti mana yang diamalkan hari ini oleh kebanyakan peniaga apabila mereka membeli keju contohnya. Ataupun kilang-kilang yang membuat berbagai jenis makanan, beberapa jenis makanan dan mereka menyimpan untuk mengelakkan sebarang kerosakan kepada makanan tersebut dengan tujuan supaya orang ramai boleh memperolehinya ketika diperlukan. Amalan ini tidak termasuk dalam erti kata monopoli. Jadi, sebaliknya cara perniagaan ini dibenarkan oleh syarak, bahkan ia suatu tindakan yang baik. Mungkin tindakan ini boleh membawa kebaikan kepada rakyat dan negara. Mereka yang menyimpan hasil yang berlebihan ketika musimnya. Waktu banyak dia terus simpan. Supaya mudah diperoleh pada waktu lain akan mendapat pahala. Kaedah ini amat diperlukan terutama bagi mereka yang tidak mampu menyimpan lama makanan mereka. Mana tak ada stor, ada orang ada stor, ada peti umpamanya, maka dia terus simpan. Pada setengah negara, amalan ini dikenali sebagai stok makanan. Maknanya kita kena beza. Yang dilarang dalam ihtikar, dalam monopoli ini, kalau barang tak ada, kita dia ambil. Beli dengan ada, yang masih ada lagi untuk dinaikkan harga. Jadi pada waktu itu, dianggap sebagai perbuatan yang haram, kerana perbuatan tersebut telah menyusahkan orang lain. Jadi kita masih lagi ada dua perkara lagi, iaitulah jual. Kita pergi jual di atas jual orang lain. Orang lain pergi jual ada, kita pergi pula. Mahal dia tu, ambil orang saya. Lepas tu beli dah ni, dia taklif. Ini pun satu penyakit. Satu penyakit juga. Ataupun orang ni pergi jumpa orang lain. Dia kata, saya nak beli barang awak. Berapa? RM50. Lepas orang terbalik, kita pergi. Awak nak jual berapa dia? RM50. Saya nak beli, nak jual RM50. Ni pun saya bayar. Awak patah hak dia. Ini termasuk dalam perbuatan haram
yang akan kita sebut nanti. Yang ketujuh iaitulah perbuat kita jual barang kita yang kepada orang yang kita tahu harta dia semuanya haram. Dia ni kaki judi ke, kaki penipu ke, mana harta haram kita pergi jual. Jadi kita ambil duit dia tu yang kita tahu duit dia haram, insya-Allah taala dalam perbincangan kita yang akan datang.